Mesir lah negara pertama yang melakukan perjanjian ataupun mengiktiraf Israel melalui perjanjian Camp David. Sebab dulu Syekh Ibn Baz ni pernah keluarkan satu fatwa. Dia keluarkan fatwa harus untuk melakukan perjanjian damai dengan Israel, dengan maksudnya jika benda tersebut membawa kebaikan untuk umat Islam. Kita bolehlah nak melakukan genjatan senjata atau nak berbaik, tapi Israel ni dia bukan sekadar musuh, dia adalah perampas, dia adalah penjajah, dia adalah penceroboh. Kalau ada orang perompak masuk rumah kita, diikat tangan ahli keluarga kita semua dan dia rompak barang rumah kita, jadi lepas selesai dia ceroboh tu, tiba-tiba dia datang jumpa kita, dia cakap dia nak berdamai. Dia berdamai, cakap okey, aku bagi kau satu bilik ni, tapi semua bahagian rumah lain aku ambil. Memang tak lah. Jadi tak logik kan, tak logik. 26 September yang lalu, Ustaz, dia macam umpama dunia berada dalam keadaan mendung kerana kita bersedih dengan pemergian almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bagi Ustaz lah kan, sebelum tu, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Tiba-tiba tu tanya soalan kan. Direct to the point Ustaz. Bagi Ustaz lah kan, kenapa Ustaz sangat menyukai pendekatan Qaradawi di dalam bidang keilmuan? Kalau kita lihat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni memang satu nama yang tak ada siapa tak kenal lah. Kita boleh dengan satu tokoh ulama yang memang masyhur. Dan kita lihat bagaimana Syekh Qaradawi ni dia membawa satu pendekatan yang kita panggil pertengahan ataupun wasatiyah, yang dia mengambil kira kepada lebih kepada bagaimana Islam tu boleh menyatukan. Dan bagaimana Islam ni kita maksudnya ialah kita tak boleh nak elak, maksudnya semua orang akan ada pandangan masing-masing dan benda tu, perbezaan tu adalah satu benda yang sejak 1400 tahun yang lalu lagi. Tapi akhirnya bagaimana kita nak akhirnya umat Islam ni boleh faham Islam dan boleh bersatu dalam keadaan berbeza. Jadi itu pendekatan yang Syekh Qaradawi bawa. Dan itulah maksudnya kita lihat keunikan lah kan, satu benda yang, dan kita lihat maksudnya pelbagai maksudnya umat Islam daripada pelbagai aliran kan, boleh selesa kan dengan pendekatan Syekh Qaradawi, walaupun tetap juga ada yang tidak berapa suka kan, tapi kita lihat maksudnya normal lah tu kan. Apa yang Ustaz sebut tadi, walaupun ada perbezaan pendapat, namun demikian dia macam mana? Walaupun ada perbezaan pendapat, tapi maksudnya dia boleh bawa orang yang berbeza ni duduk sekali kan, untuk atas mungkin satu agenda yang sama ataupun satu benda yang sama kan. Bukan kita bukan semua benda nak kena tengok yang perbezaan tu, boleh ada benda yang kita boleh tolak tepi kan, terutamanya nak bawa Islam lah. Akhirnya macam mana nak bawa dakwah Islam tu, macam mana nak melawan musuh-musuh yang ada agenda yang lebih teruk lagi dan sebagainya. Dan kita lihat itulah kan, satu keunikan yang kita lihat sendiri bagaimana pemergian beliau baru-baru ni kan, di seluruh dunia berasa sedih kan, dan umat Islam daripada pelbagai aliran pun menyatakan kesedihan dan kehilangan dia lah kan, seorang tokoh ulama kan. Masya-Allah, semoga Allah merahmati almarhum Al-Qaradawi. Cuma yalah, Ustaz dulu belajar di Jordan. Macam saya sendiri, kitab pertama Al-Qaradawi yang saya baca yang ni Fatwa Modern, Fatwa Mu'asarah kan. Kemudian satu lagi kitab Al-Qaradawi yang cukup famous, Al-Halal wal Haram fil Islam kan. Ustaz ni, apa kitab terawal yang Ustaz baca yang menyebabkan Ustaz rasa ini hebat penulisan dia? Saya pun kalau nak kata kitab pertama yang baca tu pun mungkin dah tak berapa ingat lah. Tapi nak kata mula kenal nama kan, tokoh ulama Syekh Qaradawi ni dalam waktu sekolah menengah dulu kan. Kita pun kan, saya pun kitab tu form 5 masa tu baca. Form 5 kan. Itulah, jadi kita pun bila sambung belajar dulu dekat Jordan, walaupun tak adalah dapat secara langsung belajar dengan dia pun, tapi kita berusaha untuk cari kitab-kitab dia kan, supaya dapat mengambil mutiara-mutiara ilmu. Dan alhamdulillah sepanjang hidup saya sempat sekali saya sempat dengar dia punya khutbah dia secara live, secara langsung. Serius Ustaz? Waktu tu sebenarnya saya tengah kat Jordan, awal Januari 2013. Jadi saya dengan kawan-kawan pergi waktu tengah cuti SEM waktu tu, pergi ke Mesir. Waktu pergi Mesir tu sekitar hujung bulan waktu tu.
Jadi waktu tu tarikh 25 Januari 2013. Ingat tarikh tu. Ingat tarikh tu sebab tarikh tu orang Mesir sambut ulang tahun kedua revolusi Mesir kan. Dan kebetulan hari tu hari Jumaat. Jadi hari Jumaat kita pergilah solat Jumaat. Dan waktu tu saya pergi solat Jumaat dekat Masjid Al-Azhar. So Syekh Qaradawi menyampaikan khutbah Jumaat dekat masjid tu kan, dengan setelah sekian lama dia tak boleh masuk Mesir. Setelah sekian lama dia tak boleh masuk Mesir. So dia bagi khutbah pula, dan ialah antara poin-poin dia juga berkaitan dengan revolusi lah waktu tu kan. Tapi saya sempat dengar je, jumpa berdepan tu tak sempat lah sebab ribu manusia ramai lah kan. Apa pula lagi dia dapat pulang semula ke Mesir bagi khutbah kat situ. Alhamdulillah, itulah sekali nak kata paling dekat pun boleh pernah nak kata jumpa tak jumpa, tapi berada di satu tempat samalah kan. Itu pun dah cukup nikmat dah Ustaz. Saya dapat baca buku tu rasa bangga. Ni pergi satu majlis yang ada Qaradawi. Okey, #I is jealous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita terus pada perbincangan kita. Bagaimana pendekatan fikrah Al-Qaradawi tentang isu Palestin. Bagaimana Qaradawi ni di dalam dia memperjuangkan isu Palestin? Apa antara mesej, seruan Al-Qaradawi pada umat Islam berkaitan isu Palestin? Okay. Syekh Qaradawi ni kalau kita kenal dia memang seorang yang sejak zaman dia pemuda lagi dia dah perjuangkan isu Palestin ni. Dan kita lihat tu jugalah antara faktor kenapa dia dipenjarakan kan, sejak dia di Mesir, sehinggalah dia dihalau keluar daripada Mesir. Ramai tak tahu Qaradawi ni dia tinggal di Qatar, dilindungi oleh Qatar setelah dia dibuang daripada negara Mesir, dan dulu dia pernah penjara tak? Di penjara. Ya, dia pernah dipenjara beberapa kali lah, bukan sekali, keluar masuk kan. Di zaman era yang berbeza, masa zaman British pernah kena kejap kan, masa zaman Jamal Abdul Nasir kena. Dan antara faktornya adalah maksudnya kelantangan dia untuk walaupun dia seorang yang maksudnya mencintai ilmu, seorang yang alim, ulama, tapi dia tak tinggalkan isu semasa, terutamanya perjuangan Palestin lah. Yang kita tahu Mesir ni sebuah negara yang antara yang paling panas lah berkaitan dengan Palestin ni kan. Bermacam ragam politik. Ya. Jadi perjuangan Syekh Qaradawi Palestin ni sejak dia muda, dan benda tu non-stop kan, sampailah dia ke hujung hayat dia pun, sampailah dia dah berumur pun dia tak pernah berhenti kan, sebut pasal Palestin. Dan kita lihat juga maksudnya dia ada penulisan khusus beliau tentang isu Palestin ni kan, antaranya kan kitab Al-Quds Qadiyah Kulli Muslim kan, Baitul Maqdis ataupun Al-Quds adalah tanggungjawab kan isu seluruh kan, umat Islam. Dan juga ada satu kitab yang khas, kitab himpunan fatwa-fatwa dia berkaitan dengan isu Palestin, Fatwa min Ajli Palestin. Jadi dan ratusan lagi maksudnya penulisan artikel dia, dan juga ceramah-ceramah khutbah dia yang menceritakan tentang Palestin. Kita lihat selalu pun dalam khutbah-khutbah beliau pun dia akan sentiasa memperingatkan balik isu Palestin ni. Terutamanya dalam bab untuk memperingatkan umat Islam bahawa tanggungjawab mempertahankan bumi Palestin, membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjid Al-Aqsa tu adalah tugas seluruh umat Islam, bukan kerja rakyat Palestin dekat negara dalam Palestin je, bukan tugas orang-orang Arab je, bukan tugas orang tertentu, tapi semua, kita semua di pelosok dunia mana pun kita duduk, akidah kita Islam, kita ada tanggungjawab untuk bebaskan Palestin tu. Maknanya Qaradawi dia punya semangat Palestin ni daripada muda sampailah ke akhir hayat dia. Ya, betul. Masya-Allah. Ni Ustaz, dikala dunia sedang mengharungi ujian COVID pada tahun 2020, tiba-tiba bangsa Arab sebenarnya sekali lagi kalut mengadakan hubungan untuk agenda normalisasi dengan Israel. Dalam isu ini kita dah bincang dengan ramai tetamu dalam beberapa episod dalam epi podcast. Yang saya nak ambil kesempatan, apa pendirian Qaradawi di dalam normalisasi Israel ni di kalangan bangsa Arab? Ya. Normalisasi Israel ni mungkinlah kita nampak macam dia jadi rancak ataupun jadi perhatian dunia bila tahun 2020 tu lah kan, bila UAE dan Bahrain tu membuat perjanjian Abraham tu. Tapi hakikatnya isu normalisasi Israel ni dah lama kan. Dia bermula sejak Mesir lah negara pertama yang melakukan perjanjian mengiktiraf Israel melalui perjanjian Camp David. Jadi tapi waktu tu dia taklah jadi macam suatu isu yang hangat
maksudnya ialah Mesir je lah buat benda tu, tak ada orang lain iktiraf kan. Dan memang pada dulu pun Qaradawi mengkritik Mesir dalam bab ni kan. Dalam isu tu. Jadi bila pandangan Syekh Qaradawi berkaitan dengan isu normalisasi ataupun perjanjian damai dengan Israel ni, kan, antara benda yang menjadi masyhur dulu adalah jawapan dia kepada bekas mufti Arab Saudi, kan, itu Syekh Ibn Baz. Sebab dulu Syekh Ibn Baz ni pernah keluarkan satu fatwa. Dia keluarkan fatwa harus untuk melakukan perjanjian damai dengan Israel. Dengan maksudnya jika benda tersebut membawa kebaikan untuk umat Islam. So bila dia keluar fatwa macam tu, jadi kecoh lah. Jadi kecoh. Orang pun tanya kepada Syekh Qaradawi, apa pandangan kau tentang fatwa Ibn Baz ni? Lalu Syekh Qaradawi pun jawab balik, dan jawapan dia tu jadi fatwa dia semula lah. So dia jawab, fatwa tu panjang, saya ringkaskan. Jadi satu, kalau kita baca fatwa tu, kita boleh lihat bagaimana adab para ulama, kan, bersama dengan ulama. Dia tak menghentam atau membantai. Dia tak tarjah, dia tak maki. Tak ada. Dia mula intro dia dengan cakap, kan, Syekh Ibn Baz adalah ulama yang aku hormati, kan. Yalah, Syekh Ibn Baz pun lagi senior pada dia, kan. Maksudnya dia seorang alim, dia adalah ilmu, dan dia adalah pakar dalam bidang keilmuan dia. Cuma dalam bab Palestin tu dia katakan dia tak bersetuju dengan pandangan tersebut, kan, atas sebab-sebab dia, dan juga dia sebut hujah yang Syekh Ibn Baz bawa tu tidaklah salah dari sudut istidlal, dari sudut hujah, dari sudut tu semua betul. Cuma sudut dalil ada sudut tak salah. Cuma dia cakap benda tu tidak masuk kepada fact wakilnya ataupun pada realiti. Dalil tu tak digunakan pada realiti yang betul. Okey, jadi secara ringkas apa dia orang punya perdebatan pada tu, Syekh Ibn Baz ada 2 poin, kan, dia sebut dalam fatwa dia kenapa harus tak berdamai dengan Israel ni. Pertama, dia kata dia bawa ayat Quran surah Al-Anfal ayat 61 yang maksudnya harus untuk orang Islam melakukan perdamaian dengan musuh kalau mereka minta, kan. Yang kedua, hujah dia adalah perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah melakukan gencatan senjata dengan Quraisy 10 tahun. So Syekh Qaradawi jawab balik, dia kata dalil tu betul, tak ada masalah, itu adalah dalil Quran, itu adalah sirah, benda tu memang berlaku. Itu sahih. Jadi tapi situasi dia tak sama, kan. Situasi tak sama, isu Palestin dengan Israel tak sama. Kalau kita dengan musuh, kan, kita bergaduh ke berlawan ke apa, kita bolehlah nak melakukan gencatan senjata atau nak berbaik. Tapi Israel ni dia bukan sekadar musuh, dia adalah perampas, dia adalah penjajah, dia adalah penceroboh. Jadi Syekh Qaradawi dia bagi dalam jawapan dia tu, dia bagi satu analogi. Dia cakap kalau ada orang, kan, datang masuk rumah kita, penceroboh lah, kan, perompak, kan, masuk rumah kita, diikat tangan ahli keluarga kita semua dan dia rompak barang rumah kita. Jadi lepas selesai dia ceroboh tu, tiba-tiba dia datang jumpa kita, dia cakap dia nak berdamai. Dia berdamai, cakap, okey, aku bagi kau satu bilik ni, tapi semua bahagian rumah lain aku ambil. Memang tak lah. Jadi tak logik, kan, tak logik. So dia cakap, tapi dia punya perumpamaan memang kena accurate. So itu perumpamaan yang dibagikan. Maksudnya logik tak? Maksudnya perjanjian damai yang berlaku macam tu, kan. Dia lain lah kalau perjanjian damai tu antara kita dengan jiran kita depan rumah selalu bergaduh ke, lepas tu kita berdamai. Itu perjanjian damai lah. Rumah kau tetap rumah kau, rumah aku tetap rumah aku. Tapi perompak yang datang masuk rumah, tiba-tiba pula dia dah rampas semua benda, dia nak buat perjanjian damai. Jadi so Syekh Qaradawi tak kena, dalil Quran tu tak kena. So Syekh pun bawa ayat Quran lain dalam surah Muhammad ayat ke-35. Ayat tersebut yang bermaksud, yang dia punya isi kandungan ni, maksudnya umat Islam kalau ada musuh nak berdamai, jadi tak perlu berdamai, sedangkan maksudnya kita lah yang lebih mulia kedudukannya. Jadi dalam Quran ada ayat yang suruh berdamai, ada ayat yang Allah suruh kita jangan berdamai, tapi maksudnya kena teruskan lawan musuh tu, dan benda tu ikut konteks dia, kan, ikut konteks. Jadi dalam isu Israel ni, dia bukan kita nak kena serah diri macam tu. Satu lagi, dalam menjawab hujah yang kedua tu, Syekh Qaradawi sebut Israel kata nak berdamai dengan kita. Okey, syarat nak berdamai ni secara mudah dia, bila kita berdamai, kita letak senjata, orang tu letak senjata, ataupun kita berhenti, dia berhenti. Betul. Masalahnya lain, kita letak senjata, dia terus bunuh kita, serang lagi. Jadi damai benda itu, so benda tu tak logik, kan. So dia pun timbulkan persoalan, adakah Israel pernah betul-betul nak berdamai, kan? Akhirnya apa yang dia nak hanyalah normalisasi. Kita duduk serah diri, dia rampas semua tanah. Jadi so dengan situasi tu tak kena langsung, kan, maksudnya. So dia menjawab balik lah, dalam keadaan penuh hormat, dia jawab fatwa Syekh Ibn Baz. So benda tu berlaku dan sebenarnya benda tu berlaku jawab balas, jawab balas maksudnya fatwa Ibn Baz, Syekh Qaradawi jawab, Syekh Ibn Baz jawab balik, so Syekh Qaradawi jawab balik. Tapi saya tak nak panjangkan lah, panjang sangat gitu. Tapi kesimpulannya dia pusing sekitar macam tu lah. Dia akhirnya
merujuk kepada macam mana kita nak meletakkan dalil tu kepada keadaan semasa, realiti dia. Itulah pandangan Syekh Qaradawi. So dia memang menolak sepenuhnya lah, maksudnya sebarang usaha untuk berdamai dengan Israel, sebab dia tak logik kan. Mustahil istilah berdamai dengan Israel tu pun takkan pernah berlaku. Dan kita lihat realiti dia sampai hari ini sekarang. Sampai sekarang lah. Walaupun tahun lepas perang Mei 2021 tu gencatan senjata konon-kononnya, gencatan senjata roket lah kita boleh katakan, dekat tebing barat dia terus kerja macam biasa, bahkan dia lagi agresif lah kan, sebab dia tak dapat kalahkan Gaza, dia balas dendam kat umat Islam yang berada di tebing barat. Begitulah realiti dia kalau kita tengok. So pandangan Syekh Qaradawi, isu normalisasi ni memang jelas lah sejak dulu, sebelum viral tentang normalisasi ni. Jadi dia dah memang tolak awal-awal. Sepanjang sebarang usaha nak membawa ke arah tu, dia dah bagi amaran dan dia dah tolak awal-awal. Maknanya Qaradawi benarlah apa yang digagaskan dengan kita ni jangan hanya bergantung kepada fiqhun nusus, melihat nas, tapi kena ambil kira fiqhul waqi'. Teks dalil dan juga konteksnya. Okey, satu lagi fatwa Qaradawi yang saya kira menarik untuk minta ustaz kongsikan berkaitan dengan suicide bombing ataupun operasi berani mati di Palestin kan. Apa pandangan dan barangkali fatwa Qaradawi dalam hal ni? Jadi operasi berani mati ni ataupun orang sebut istishhad kan. Istishhad. Merupakan satu benda yang pernah kontroversi lah, terutama pada tahun 90-an dan awal 2000 macam tu. Sebab kita kena lihat isu ni nak dibincangkan kena dilihat secara menyeluruh lah. Sebab kalau orang ambil secara umum, maksudnya kata bunuh diri berani mati macam satu tindakan teroris. Jadi kalau secara umum memang dalam Islam tak ada memang jelas kita tahu haram untuk bunuh diri. Bunuh tu diri haram. Clear benda tu. Tapi bila dalam isu tu dan isu tu berlaku sekitar tahun 90-an macam tu. Waktu tu rakyat Palestin ni ialah di era-era awal kebangkitan melawan Israel secara besar-besaran kan, dengan ketumbukan kan. Tapi mereka waktu tu mana ada senjata, mana ada teknologi. Bukan beza macam sekarang kan. Sekarang Hamas dah ada roket, dah ada drone, dah ada macam-macam, dah ada tentera cyber pun dah ada semua kan. Zaman tu zaman yang maksudnya rakyat Palestin berjuang pakai batu lagi kan. Kalau ada senjata pun mungkinlah senapang yang cukup ringkas yang mereka boleh dapat. Israel tengok bergelak gelak. Jadi mereka dalam keadaan yang sangat tersepit, terdesak kan, dalam keadaan Israel bully tindas dan bully sewenang-wenang. Jadi waktu tu kita lihat antara kalau mastermind, maksudnya antara tokoh Hamas di tebing barat waktu tu, nama dia Yahya Ayyash kan. Yahya Ayyash ni seorang jurutera. Jadi kepakaran dia sebagai seorang jurutera tu, dialah jadi orang yang mencipta operasi-operasi tersebut lah kan. Dan benda tu tujuan dia lah untuk melawan kezaliman Israel kan. Jadi waktu tu bila berlaku benda tu, Syekh Qaradawi pun memberi pandangan kan, pada waktu tersebut dan di dalam Palestin saja kan, dan benda tu hanya dibenarkan dalam Palestin, pada situasi Palestin sahaja. Pada situasi Palestin. Dan sebab bila berlaku operasi macam tu, orang bertanya kepada Syekh Qaradawi, macam mana dia orang ni kan melakukan operasi tu, adakah dia orang ni membunuh diri, mati mati macam tu aja, ataupun adakah dia orang ni syahid apa sebagainya. So jawapan Syekh Qaradawi, dia orang ni adalah pemuda-pemuda yang nak pertahankan tanah air dia. Mereka berjuang, mereka bukan mensia-siakan nyawa dia, dan maksudnya insya-Allah maksudnya mereka syahidlah dengan usaha tu. Dan kita faham usaha tu pun dia bukan satu tindakan yang sembrono macam tu, tak. Mereka adalah perbincangan sesama mereka, dan maksudnya ada strategi mereka sendiri. Dan benda tu bukan siapa-siapa yang rasa macam nak bom diri sendiri pakai bom lepas tu tak kan. Dia adalah perancangan mereka, rakyat Palestin, pejuang-pejuang Palestin. Tapi Syekh Qaradawi pun ada sebut balik, maksudnya bila dah berlalunya masa kan, jadi keharusan tu pun dia dah maksudnya berlalunya masa bertukarlah kan hukum. Taghayyur zaman kan. Bertukarnya masa, bertukarlah hukum. Bertukar masa, bertukar keadaan kan. Berubah keadaan. Jadi dalam ada satu wawancara dia bersama dengan Dr. Salman Audah kan. Jadi Syekh Salman Audah tanya dengan dia, apa dalam situasi sekarang ni, apa pandangan kau tentang operasi berani mati tu. Jadi Syekh Qaradawi sebut
aku pernah mengharuskannya dulu kan. Tapi sekarang rakyat Palestin ni dia ada wasail ukhra, dia ada banyak cara-cara kaedah lain. Dia dah canggih dah pendekatan yang baru lagi. Jadi sekarang dia kata dulu ada mudarat, sekarang mudarat tu dah tak ada. Jadi tak perlu dah kan. So aku pun dah tak haruskan benda tu sekarang. Dan rakyat Palestin pun dah tak buat dah kan. Tak ada, kita tak dengar dah pun. Hamas tak ada dah guna tu, sebab itu adalah situasi zaman tu. Jadi sekarang benda tu dia pada waktunya, pada zaman dia dan pada tempatnya yang khusus, iaitu Palestin. Tapi lepas tu bila dah berlalu zaman, so Syekh Qaradawi sebut, aku pun sebenarnya dah ubah balik pandangan tu. Dalam kitab Fiqh Jihad dia kata, dia sebut dalam ceramah-ceramah dia, dalam penulisan-penulisan dia pun dia dah sebut, maksudnya bila dah mudarat tu ataupun keadaan tu dah berubah kan, maksudnya dah ada lebih pilihan yang lebih banyak kan. Untuk lawan Israel ni ada pilihan yang lebih banyak. Sekarang pun mereka dah canggih dah macam-macam kan, dengan roketnya, dengan drone-nya, dengan macam-macam lah, teknologi cyber dan sebagainya. Jadi tak ada isu dah benda tu. So benda tu kita nak kata waktu tu kita tak menghukum orang yang buat operasi tu pada waktu tu. Dan Syekh Qaradawi sebut mereka tu adalah syahid mujahid yang mempertahankan tanah air dia. Dan sekarang dengan cara sekarang lah kan. So tak ada timbul isu. Dan kalau tiba-tiba ada orang buat benda tu sekarang sembrono, itu lain lah kan. Itu dia kan. Itu bukannya pejuang-pejuang Palestin yang membuat macam tu. Mereka pun dah tak guna dah taktik, strategi macam tu. Situasi ni membuatkan kita semakin jelas bahawa Qaradawi ini dia bukan keluar hukum secara buta. Dia kalau boleh seolah-olah dia berada dalam situasi tersebut. Dalam konteks Palestin, dia melihat perasaan derita yang dirasai oleh rakyat Palestin. Ada satu lagi yang saya nak tanya kepada Ustaz tentang pendekatan mogok lapar. Sebab Mahatma Gandhi menggunakan pendekatan puasa seolah mogok lapar sebagai tanda dia protes keganasan berlaku di India dengan British. Pada pandangan Qaradawi, pendekatan mogok lapar macam mana? Salah satu benda yang dibincangkan dalam kitab fatwa-fatwa dia berkaitan isu Palestin tu pun ada juga disentuh tentang mogok lapar ni. Jadi mogok lapar ni bukanlah benda yang baru sebenarnya. Walaupun kalau kita buka berita pasal berita-berita Palestin hari ni pun, kita boleh kata hampir setiap minggu ataupun setiap bulan akan ada berita tahanan mogok lapar. Mereka masih lagi gunakan kaedah tu. Tapi benda tu sejak sekian lama, maksudnya kita boleh kata berpuluh tahun sebelum ni pun dah digunakan lah. Sebab kitab yang ditulis fatwa Palestin tu ditulis dah lama dah kan. Jadi dia sebut kat situ, itu adalah satu bentuk strategi ataupun satu bentuk usaha yang dilakukan oleh para tahanan ni sebagai tanda protes, dia bukan sekadar protes, dia adalah satu sebenarnya perbuatan yang menggerunkan Israel kan. Israel akan jadi takut bila mereka mogok lapar. Israel akan takut dengan tekanan-tekanan tu dan Israel akan takut. Tapi so Syekh Qaradawi secara umumnya dia membenarkan ataupun membenarkan tindakan tersebut. Cuma dia juga ada sebut kat penghujung tu, tetapi yang tidak boleh sampai memudaratkan diri sehingga maksudnya kematian kan. Jadi benda tu ada batas jugalah. Macam nyawa kan. Dia tidaklah sampai mengancam nyawa. Jadi benda tu dia sokong bukanlah dia sokong orang tu menyakitkan diri dia, tak. Tapi sokongan tu sebab itu adalah mereka ni dalam perjuangan kan. Maksudnya tak ada benda yang orang berjuang dia sihat, dia selesa kan. Mestilah sakit kan. Kalau berjuang kenyang manjang kan. Something wrong. Itulah. Jadi dia dalam tu, jadi maksudnya itulah satu bentuk yang boleh bagi tekanan kat Israel. Jadi boleh dibuat. Cuma ada batas dia. Jangan sampai maksudnya benda tu mengakibatkan mudaratnya teruk kepada diri sendiri sehingga menyebabkan kematian. So dia pun jaga benda tu. Dalam pandangannya dia still ada batas. Dia benarkan mogok lapar tu, tapi dia ada batas dia lah. Itulah mogok lapar. Dan Qaradawi dilihat juga seorang yang futuristik. Dia memandang jauh ke depan sehingga ada kenyataan dia yang mengatakan bahawa Zionis ni adalah ancaman kepada seluruh dunia. Apa sebenarnya mesej di sebalik kata-kata Qaradawi tersebut? Ini satu benda yang tak semua orang boleh lihat daripada sudut yang tu kan. Jadi pertamanya kat awal tadi Syekh Qaradawi dia sentiasa mengingatkan isu Palestin ni adalah tanggungjawab semua umat Islam.
Kan? Satu lagi disebut adalah ancaman Zionis ni bukan dekat Palestin je, ancaman kepada seluruh umat Islam juga. Kan? Jadi kita dalam dalam salah satu khutbah dia pun dia ada sebutlah kan, bahawa Zionis ni bukanlah bahaya untuk orang Palestin dekat Palestin je, tapi dekat seluruh dunia. Dan kita lihat itulah sebenarnya realiti yang berlaku kan, dan umat Islam kena sedar juga. Sebab akhirnya pertumbungan tu bukan dekat Palestin kan, pertumbungan tu adalah dekat seluruh dunia. Dan sebab tu akhirnya tanggungjawab tu pun ada kaitan dengan kita. Sebab konflik berlaku kat Palestin tu dia akan berkait dengan kita, dan Zionis tu dia bukan nak sekadar nak rampas Palestin tu je kan. Agenda dia nak merosakkan sehingga ke seluruh dunia. Dan kita boleh lihatlah tempias tu pun sebenarnya dah kena kita. Dan dia bukan dalam sekadar bentuk penjajahan tanah kan. Tempias kerosakan tu dari sudut sosial, media, kan, ekonomi dan sebagainya. Kita ambil contoh mudah je lah, media kan. Kita kalau bukanlah zaman dulu, kalau beberapa puluh tahun yang lepas, filem-filem barat ni dia mesti akan selitkan adegan lucah. Itu benda macam syarat wajib lah. Dah jadi satu kewajipan. Tapi bila start masuk kira zaman moden sekarang ni, kan, agenda baru dia adalah menyelitkan unsur LGBT. Jadi kita boleh lihat kan, sekarang ni mungkin 5 tahun ke belakang, daripada sekarang ataupun 5 tahun ke belakang ni, boleh kata hampir setiap filem yang dikeluarkan oleh dunia barat mesti akan ada unsur LGBT. Tak kisahlah secara besar ke kecil ke, dia dah jadi macam wajib, macam diselitkan adegan lucah. Termasuk filem-filem saya suka, filem superhero. Aku keras betul lah. Aduh kan, teres kan. Dan mereka sebenarnya dah nak pergi ke satu langkah yang baru lagi kan, apabila kita dengar pengumuman baru-baru ni kan, pengumuman bila rangkaian filem superhero ni lah. Dia ada hero Israel lah. Ada hero Israel lah. Jadi itu teres. Satu benda lagi lah. Jadi dia dah normalisasi LGBT tu, dia tak nak kata orang tak adalah terima, tapi orang jadi macam terpaksa layankan atau tolak tepi. Sebab aku nak tengok juga cerita ni, biarlah benda tu ada, aku tak sokong pun, tapi aku terima je lah benda tu ada. Dia jadi normal lah. Dia jadi normal lah. So dia nak masukkan benda tu unsur normalisasi Israel pula. Ini satu benda yang lagi bahaya. Pada masa yang sama ialah dia cabaran lah, dan sebenarnya ujian untuk dunia. Akhirnya macam mana kan, dia nak test market, orang boleh terima tak kan. Akhirnya orang nak kekalkan prinsip perjuangan Palestin ke, ataupun secara umum masyarakat dunia, walaupun lah tak ada dari sudut akidah, maksudnya dari sudut kemanusiaan tu ke, ataupun demi hiburan, kami sanggup tolak tepi benda tu. Jadi itu cabaran ataupun cubaan yang dia nak cuba lah. Jadi itu adalah ancaman kepada seluruh dunia kan. Itu baru dari satu sudut kan. Sudut-sudut yang lain tu kan macam-macam lagi lah kan, pengaruh-pengaruh Yahudi ataupun elit Zionis terhadap ekonomi dunia, pentadbiran dunia, banyak lagi kan, terhadap akhlak dan sebagainya. Jadi benda tu lah kan, pemikiran, ideologi liberal, etis dan sebagainya. Jadi siapakah di belakangnya? Akhirnya kita akan jumpa puak-puak yang sama juga kan. Sebab tu Syekh Qaradawi pun memperingatkan, pertembungan ni bukan sekadar di Palestin. Rakyat Palestin tu bertembung lah. Yalah, mereka bertembung secara berdepan, mereka nampak. Kita bertembung secara benda yang kita tak nampak kan. Jadi secara halus. Tu pesanan dia kan, Zionis adalah ancaman kepada seluruh dunia, bukan sekadar dekat Palestin. Akhirnya Ustaz, walaupun Qaradawi sudah pergi meninggalkan kita, apa legacy yang ditinggalkan oleh almarhum? Apa pengajaran kita boleh ambil supaya jasad Qaradawi sudah tiada, tetapi kita yang masih hidup ni meneruskan legacy Al-Qaradawi, khususnya dalam isu Palestin? Okay. Kita boleh lihat satu, Syekh Qaradawi dia bukanlah berasal daripada Palestin pun. Maksudnya lahir di Mesir kan. Lahir di Mesir, bukan orang Palestin. Yang kedua, kita lihat dia bukanlah seorang tentera pun. Dia adalah seorang ulama kan. Biasa orang tengok ulama ni duduk kat masjid ke, kat universiti ke kan. Tapi maksudnya bagaimana kefahaman dia terhadap isu Palestin ni, walaupun siapa pun kita, walaupun kita lahir kat mana pun, kita umat Islam, so kita ada tanggungjawab dia, dan dia tunjukkan benda tu kan. Walaupun dia bukan orang asal lahir kat Palestin, tapi dia bersungguh-sungguh, dan dengan keilmuan yang dia ada, dia salurkan benda tu sebab dia faham kan. Akhirnya masalah dunia ni sebahagian besar dia berkait dengan isu Palestin ni sendiri. Kita nak selesaikan masalah umat Islam kan, dia berkait rapat dengan isu Palestin ni. Dalam ada satu keratan video lah dia ada sebut kan. Itu keratan video yang dia dah berumur lah, yang dia dah duduk berjalan atas kursi roda. Dia cakap dalam keadaan yang sayu lah, dia sebut, cakap aku impikan sebenarnya ada orang boleh tolak
kerusi roda aku ni masuk ke dalam Palestin dan aku ditembak oleh Israel, peluru tembus kat kepala aku agar aku syahid kan. Maksudnya dia nak sangat kan, kalau ada orang boleh sanggup tolak kerusi roda dia bawa masuk dalam tu, dia syahid dalam tu. Tapi Allah mentakdirkan dia pergi seperti mana yang kita lihat baru-baru ni lah kan. Tapi peninggalan dia begitu banyak, berapa ramai ulama-ulama yang bawah dia yang dibimbing, yang dilahirkan. Dan satu benda kita tengok macam mana para pemimpin pejuang Palestin sendiri kan, pemimpin Hamas menjadikan Syekh Qaradawi ni ibarat macam bapa mereka kan, tempat dia bernaung kan. Kalau kita tahu pejuang pimpinan Hamas ni, mereka ni dah memang dah nak kata terlampau kental lah berhadapan dengan musuh. Dahsyat sangat dah. Maksudnya dah dia lah orang barisan hadapan sekali lawan Israel ni kan, nak kena bunuh tu anytime. Tapi di hadapan Syekh Qaradawi, mereka rasa tu macam bapa mereka yang mereka sumber inspirasi semangat kan. Jadi kita lihatlah bagaimana peranan besar itu. Jadi pengajaran kita boleh ambil adalah kita boleh berperanan di mana jua kita berada dan dalam siapa pun kita kan. Jadi tak semestinya kita kan jadi seorang pemimpin yang berpangkat tinggi boleh perjuangkan isu ni, tak kan. Tak semestinya kita adalah orang Arab yang duduk di tanah Arab je boleh perjuangkan isu ni, tak. Tapi kita boleh mengambil memainkan peranan dengan kapasiti yang kita ada. Jadi kita kat Malaysia, alhamdulillah rakyat Malaysia sokongan terhadap Palestin ni sentiasa berterusan. Kita harap benda tu berterusan. Tapi benda nak berterusan tu pun perlukan usaha yang berterusan, maksudnya istiqamah kan. Kesedaran tentang isu Palestin ni perlu berterusan. Jadi kena support kan program-program yang berkaitan dengan ceramah Palestin ke penerangan Palestin, terutama kepada anak-anak. Kalau kita lihat Aman Palestin pun aktif untuk memberi ceramah Palestin ni di sekolah-sekolah supaya generasi baru kan, supaya mereka tak ketinggalan, mereka tak terputus fahaman mereka tentang Palestin. Dan bantuan-bantuan lah yang kita boleh salurkan kepada mereka supaya mereka boleh terus bertahan kat sana sehinggalah kemenangan yang Allah janjikan kan suatu hari nanti. Kita tak tahu bila dan kita tak perlu nak pening-pening pun bila benda tu. Usaha kan, yang penting usaha terus kita berjuang. Terus berjuang. Macam kita buat AP podcast ni lah. InsyaAllah. Baik, Ustaz Noman, jazakallah khair kerana ilmu, kerana perkongsian yang disampaikan. Nanti kita pergi lepak makan nasi lemak lah ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres.